Hello, what's up guys? Welcome back to Kita United. Aku Syahid dan hari ini kita akan berbincang sedikit mengenai update terbaru yang berkaitan dengan Anthony. Okey, mana-mana yang tak tahu, Anthony telah pun dituduh kerana melakukan keganasan domestik terhadap seorang wanita, iaitu bekas teman wanita dia, iaitu Gabrielle Cavalin, yang aku dah sentuh pada video yang sebelum ni mengenai apa yang dituduh oleh Gabriela terhadap Anthony. So aku tak akan sentuh dah perkara-perkara tu, dan hari ni aku nak share dengan korang apakah statement balas yang dikeluarkan oleh Anthony untuk mempertahankan diri dia. Okey, sebelum kita mula, aku nak jemput korang untuk join grup Telegram Kita United. Link dia ada dalam description box. Dekat situ kita akan bincang mengenai daily news berkaitan dengan Man United dan juga apa-apa isu-isu hangat yang berkaitan dengan kelab ini. So, korang boleh check dekat dalam description box mengenai grup Telegram Kita United. Alright, so jom kita teruskan dengan berita berkaitan dengan Anthony. Okay, Anthony baru-baru ni ada buat satu kenyataan ataupun telah melalui satu wawancara di TV di Brazil, yang mereka telah menemubual Anthony untuk menanyakan apakah yang sebenarnya berlaku, tapi dari pihak Anthony. Anthony telah pun mengatakan bahawa dalam video itu kebenaran akan sentiasa tertegak, akan sentiasa diketahui, dan dia ada mengatakan mengenai kes Gabriela menuduh dia menumbuk dada dia. Dia mengatakan bahawa dia menumbuk wanita itu di dada, dia tidak pernah sesekalipun, dan juga mengatakan bahawa dia tidak menyentuh Gabriela langsung dan tidak menghantuk sesiapa pun. Jadi dia mengatakan semua perkara yang dikatakan oleh Gabriela itu adalah palsu. Insiden mengenai jari yang terluka yang terjadi kepada Gabriela, yang dituduh oleh Gabriela yang bahawa Anthony telah lakukan, dia mengatakan bahawa itu adalah semuanya satu penipuan, yang mana kejadian yang diceritakan adalah mereka sedang melakukan satu aktiviti barbecue. Semua benda adalah seperti biasa, seperti normal yang orang-orang lakukan lah. Dan ketika itu Gabriela dikatakan telah minum arak terlalu banyak. Jadi apa yang Anthony buat, dia ambil cawan daripada tangan Gabriela, tapi Gabriela masih lagi memegang cawan tu ataupun berkeras untuk tidak melepaskan gelas itu. Dan akibat daripada penarikan gelas daripada tangan Gabriela itu, entah macam mana lah, Gabriela punya jari boleh terluka, dan itulah yang terjadi sebenar-benarnya. Jadi Anthony mengatakan bahawa dia tidak berniat langsung untuk melukai sesiapa pun, ataupun dia juga tidak melakukan apa-apa tindakan yang agresif terhadap wanita tersebut ataupun sesiapa pun yang berada di situ. So, itu adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Anthony untuk mempertahankan diri dia, dan Anthony sekali lagi dipercayai berada di Brazil, masih belum pulang di Manchester, sebab baru-baru ini Anthony telah mengeluarkan satu kenyataan di media sosial, iaitu dia telah bersetuju dengan Man United untuk mengambil sedikit masa sementara dia menyelesaikan isu pertuduhan ini. Ia adalah satu keputusan yang dipersetujui antara dia dan juga Man United, dan dia ingin mempertahankan diri dia yang dikatakan tidak bersalah dan akan memberikan sepenuh kerjasama dengan pihak berkuasa. So itu adalah Anthony punya statement, dan juga Man United juga telah mengeluarkan satu statement berkaitan dengan Anthony, iaitu Man United mengakui ataupun menyedari pertuduhan yang dilakukan terhadap Anthony. Pemain-pemain yang tidak terlibat dalam perlawanan peringkat antarabangsa dijadualkan akan pulang ke Man United untuk menjalani latihan pada hari Isnin, tetapi ia telah dipersetujui dengan Anthony yang Anthony akan menangguhkan kepulangan dia sehingga tarikh yang ditetapkan sementara dia menyelesaikan isu ini. So Man United juga meneruskan dalam statement mereka, iaitu mereka mengecam tindakan kekerasan ataupun keganasan dan menyedari akan kepentingan keselamatan semua pihak yang terlibat dalam isu ini dan impak kepada pihak yang terlibat. So itu adalah kenyataan daripada Man United yang kita nampak sekarang ni. Anthony dan juga Man United nampak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan isu ini supaya isu ini tidak lagi berlanjutan dengan lebih lama. Jadi kita tak tahu lagi bila Anthony akan balik, dan ini akan memberi kesan kepada perancangan kelab dan khususnya kepada Erik ten Hag sendiri, sebab baru-baru ini kita tahu Erik ten Hag ada masalah dengan Sancho secara dalaman, dan sekarang secara luaran pula ada masalah berkaitan dengan Anthony yang main dengan posisi yang sama bersama dengan Sancho. Ini akan memberikan satu cabaran untuk Erik ten Hag dalam menyelesaikan isu ini dalam masa terdekat, sebab selepas ini lebih banyak perlawanan peringkat Liga dan juga UCL akan bermula. Jadi
berdasarkan apa yang kita nampak kali ini, Anthony mungkin tak akan ada di Man United untuk satu tempoh yang mungkin agak lama, dan kita berharap Erik ten Hag juga akan dapat selesaikan isu berkaitan dengan Sancho juga kita harap akan menundukkan ego dia dan terus memberikan komitmen pada klub, sebab kita tahu lepas ni ada banyak lagi game peringkat Liga, UCL, League Cup akan bermula tak lama lagi. Jadi benda ni perlu selesaikan dengan segera supaya tak ada lagi isu-isu yang sepatutnya tak wujud untuk Man United. Ia akan memberikan satu tekanan kepada semua orang, termasuk dengan pemain, termasuk dengan manager, termasuk juga dengan para peminat. So itu berkaitan dengan Anthony, dan aku nak sentuh sedikit satu berita yang sangat-sangat positif untuk you all, sebab sekarang ni kita ada banyak isu yang negatif. Jadi aku nak neutralkan semua tu, kita pergi kepada berita yang lebih positif. Okey, aku dapat satu information yang berkaitan dengan pemain-pemain yang dikatakan cedera di Man United bakal kembali ke Man United ataupun bakal terlibat dalam perlawanan menentang Brighton seawal-awalnya. Dan ada 4 pemain yang berkaitan dengan isu ini, iaitu yang pertama kita ada Lisandro Martinez yang sebelum ni ada kecederaan di bahagian kaki dan dia tidak terlibat dalam perlawanan pertama Argentina ketika menentang Ecuador, di mana pengurus Argentina iaitu Lionel Scaloni mengatakan bahawa Licha ada sedikit isu berkaitan dengan kaki dia, dan ketika Man United menentang Arsenal dia dibawa keluar untuk langkah-langkah keselamatan. Dan mereka telah melakukan satu kajian ataupun satu selidikan terhadap kecederaan Martinez. Ia menunjukkan bahawa dia okey, dan kita berharap mungkin dia akan beraksi ketika menentang Bolivia. Ini adalah satu berita yang baik berkaitan dengan Martinez, sebab kita tahu Varane tak ada. Jadi kita berharapkan kepada Martinez dan juga Lindelof untuk berada bersama di bahagian pertahanan untuk menentang Brighton nanti. Yang kedua, seperti aku sebut tadi mengenai Lindelof juga bakal beraksi ketika menentang Brighton. Okey, Lindelof yang dikatakan waktu menentang Arsenal tu dia tidak berapa sihat sebenarnya, telah pun sembuh dengan sepenuhnya dan beraksi selama 90 minit ketika menentang Estonia pada hari Sabtu lepas untuk squad season. So bila Martinez dan juga Lindelof berada, jadi kita tak perlu risau sangat mengenai defense line Man United ketika menentang Brighton nanti. Tak adalah kita perlu berharap kepada pairing Maguire dan juga Evans yang memberikan kita mimpi buruk seketika menentang Arsenal hari itu. Okey, yang ketiga adalah Kobbie Mainoo. Okey, Kobbie Mainoo yang tercedera ketika sesi perlawanan persahabatan ketika menentang Real Madrid. Dia juga dikabarkan mungkin akan berada dalam skuad ketika menentang Brighton nanti. Kobbie Mainoo telah memberikan satu hint di Instagram story beliau, iaitu yang beliau juga mungkin akan pulang ke dalam skuad dengan menunjukkan satu posting beliau memakai baju Man United dan juga menunjukkan satu emoji jam. Jadi mungkin kita akan nampak Kobbie Mainoo beraksi untuk skuad kita tak lama lagi. Dan yang keempat, kita akan ada Mason Mount yang juga tercedera dan juga terlepas untuk beraksi dengan skuad England baru-baru ini kerana mengalami kecederaan hamstring. Juga dijadualkan mungkin akan kembali ke dalam skuad ketika menentang Brighton ataupun selewat-lewatnya ketika menentang Bayern Munich pada minggu hadapan. Sebab kita tahu dekat sebelah kanan ataupun bahagian midfield kita sekarang ni kita perlukan skuad depth yang mencukupi supaya Erik ten Hag tak lagi mengalami satu lagi laluan sukar ketika 4 perlawanan pertama beliau, yang mana kita nampak skuad depth di bahagian midfield kita memang sangat-sangat teruk. Bila ada Mason Mount kembali ke dalam skuad, kita boleh buat rotation antara Eriksen dan juga Mason Mount, dan juga kehadiran Amrabat juga akan membantu Erik ten Hag untuk buat lebih banyak rotation dan menjadikan kita punya midfield adalah lebih solid daripada sebelum ini. So ini adalah berita-berita baik yang berkaitan dengan Man United. So aku harap kita akan dapat satu keputusan yang positif ketika menentang Brighton nanti, supaya kita dapat move forward dan memberikan lebih banyak momentum sebelum kita bergerak ke Allianz Arena untuk bertemu dengan Bayern Munich. Kita akan menentang Brighton pada 16 September 2023 jam 10 malam. Itu saja berkaitan dengan Man United hari ini. Apakah pendapat korang mengenai berita-berita yang terbaru ini mengenai Anthony berkaitan dengan statement balas dia terhadap Gabriela Cavallin dan juga kepulangan pemain-pemain yang injured ke dalam skuad Man United? Korang boleh komen dekat bawah, dan sekiranya korang suka dengan video kali ini, make sure korang tekan butang like, share dan subscribe, dan I'll see you in the next one. Bye bye.